Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syafril Izham bin Muhammad Aminuddin, nombor matrix 268647 dari UUM Kuala Lumpur. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tokoh perniagaan iaitu Thomas J. Stanley. Baiklah. Yang pertama saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Thomas J. Stanley ini. Untuk makluman semua, Thomas J. Stanley ini adalah seorang pengarang dari Amerika Syarikat yang berpengaruh dan juga merupakan ahli teori dia dalam bidang perniagaan. Beliau yang dilahirkan pada tahun 1944 dan telah meninggal dunia pada tahun 2015. Stanley ini dia terkenal dengan sumbangannya dalam bidang penyelidikan dan penulisan tentang tabiat dan ciri-ciri individu kaya yang berada di Amerika. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang pentadbiran perniagaan dari University Georgia dan telah terlibat dalam pelbagai institusi akademik sepanjang kejayaannya. Thomas Stanley dia terkenal dengan karyanya dalam mengarang buku yang memenangi anugerah seperti The Billionaire Next Door dan The Millionaire Mind. Kedua-duanya buku yang terlaris New York Times. Buku-buku ini menyelidiki lebih mendalam tentang tabiat, kewangan dan pemikiran individu kaya di Amerika Syarikat. Thomas Stanley dia dilahirkan di Bronx pada tahun 1944, yang mana bapanya bekerja sebagai pemandu kereta bawah tanah dan ibunya sebagai suri rumah dan juga setiausaha. Pendidikan tinggi beliau telah diambil di Connecticut dan menjalankan pengajian siswaza di University Tennessee. Stanley kemudiannya dia memperoleh ijazah kedoktoran di University Georgia dan kemudian berpindah ke kawasan Atlanta untuk mengajar di Georgia State of University. Kebanyakan kejayaannya telah dibelanjakan untuk mengkaji bagaimana individu yang berjaya dari segi kewangan di Amerika Syarikat merentasi pelbagai profesion dan tahap pendapatan boleh membina kekayaan mereka sendiri. Pada 2015, Thomas J. Stanley ini meninggal dunia akibat kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk, dan pada ketika itu beliau berumur 71 tahun. Pada saat-saat akhir hidupnya, dia sedang mengerjakan sebuah buku bersama anak perempuannya, iaitu seorang ahli psikologi industri yang menyelesaikan selepas kematiannya. Buku itu bertajuk The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth dan terkenal sebagai karya Thomas J. Stanley dan juga anak perempuannya iaitu Sarah Stanley Fallon. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang komponen-komponen utama dalam pendekatan falsafah atau model atau teori oleh Thomas J. Stanley ini. Seperti yang saya sedia maklum, Thomas J. Stanley ini adalah seorang sarjana Amerika yang terkenal dengan pendekatan mendalamnya tentang pemahaman tentang kekayaan dan tingkah laku kewangan di kalangan individu Amerika Syarikat. Salah satu komponen utama pendekatannya adalah kajian menyeluruh tentang teliti tabiat dan ciri-ciri orang kaya di sana. Dengan menggunakan analisis data dan pemerhatian langsung, Stanley dapat mengenal pasti corak konsisten yang wujud dalam kalangan mereka yang mencapai kehebatan kewangan. Pendekatan tertumpu kepada penyelidikannya, iaitu menyediakan asas yang kukuh untuk pemahaman yang mendalam tentang aspek utama yang menyokong pencapaian kekayaan seseorang itu di Amerika Syarikat sana. Thomas J. Stanley melalui analisis mendalam tentang perjalanan hidup dan tindakan individu yang berjaya dari segi kewangan, memberikan pandangan berharga tentang faktor-faktor yang boleh membentuk destinasi kekayaan seseorang. Di sini kami dapat merangkumkan terdapat 5 faktor yang Thomas J. Stanley membuat kajian tentang kekayaan seseorang individu di Amerika Syarikat sana. Yang pertama adalah Stanley menonjolkan tabiat hidup berjimat cermat dan menabung sebagai elemen utama. Penyelidikannya menunjukkan bahawa ramai jutawan bukan sahaja memperolehi pendapatan tinggi, tetapi juga mempunyai kecenderungan
untuk menjalani gaya hidup yang sederhana, hidup di bawah kemampuan kewangan mereka sendiri. Tabiat ini membolehkan mereka bukan sahaja mengekalkan kekayaan, tetapi juga secara konsisten membina kekayaan mereka dari semasa ke semasa. Faktor yang kedua, Stanley menekankan kepentingan pelaburan yang bijak dan pelbagai. Analisis beliau menunjukkan bahawa individu yang berjaya dari segi kewangan cenderung mempunyai portfolio pelaburan yang merangkumi pelbagai aset. Mereka bukan sahaja menyimpan wang mereka, tapi secara aktif memperuntukkan kekayaan mereka kepada pelaburan yang boleh berkembang dari semasa ke semasa, seperti harta, saham mereka dan juga perniagaan mereka. Pendekatan ini membolehkan mereka mengurangkan risiko dan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan kekayaan dalam masa jangka panjang. Faktor yang ketiga, dalam penyelidikan Stanley ini, dia menekankan kepentingan pendidikan dan pengetahuan. Ramai individu yang mencapai kejayaan kewangan dalam penyelidikan mereka mempunyai kecenderungan untuk terus belajar, meningkatkan pemahaman mereka tentang pasaran kewangan, strategi pelaburan dan juga peluang perniagaan. Pendidikan bukan sahaja dilihat sebagai pelaburan itu sendiri, tapi juga sebagai kunci untuk membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan teratur. Seterusnya, yang keempat, Stanley menganalisis iaitu menonjolkan sikap seimbang tentang risiko. Walaupun ramai jutawan yang berjaya mengambil risiko untuk mencapai matlamat mereka, mereka melakukannya dengan perancangan dan pemahaman yang begitu teliti. Mereka cenderung untuk mengelakkan pelaburan spekulatif atau keputusan kewangan yang impulsif. Pemahaman yang baik tentang risiko membantu mereka mengambil keputusan yang diukur selaras dengan matlamat kewangan jangka panjang mereka. Dan faktor yang terakhir sekali adalah Stanley menekankan kepentingan membina hubungan yang kukuh dan rangkaian sosial. Ramai individu yang berjaya yang dikajinya dapat membina hubungan yang saling menguntungkan dalam konteks perniagaan dan juga peribadi mereka. Rangkaian ini bukan sahaja membuka peluang kerjaya dan perniagaan baru, tetapi juga menyediakan sokongan emosi dan intelek yang berharga. Dalam konteks kewangan, mempunyai rangkaian yang menyediakan akses kepada peluang pelaburan, sumber maklumat dan juga pelbagai perspektif. Sehubungan itu, dengan menggabungkan semua elemen-elemen ini yang ada 5 tadi saya maklumkan, Stanley memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana individu boleh mencapai kejayaan kewangan bagi jangka masa yang panjang. Analisis ini bukan sahaja mengenai tingkah laku kewangan, tetapi juga menggambarkan bahawa kekayaan selalunya hasil gabungan tabiat hidup yang bijak, keputusan kewangan yang bijak, pendidikan yang berterusan, pengurusan risiko yang baik dan juga keupayaan membina hubungan yang mendalam. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan sedikit buku The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley ni, yang mana dia menyentuh 7 sifat biasa yang muncul dalam kalangan mereka yang berjaya mengumpul kekayaan. Dan 5 ini memberi gambaran yang mendalam tentang tingkah laku dan sikap kewangan yang menyumbang kepada kejayaan kewangan mereka. Yang pertama adalah pendapatan tinggi. Ciri pertama ni mungkin kelihatan sebagai faktor yang penting bagi Stanley. Walau bagaimanapun, Stanley menekankan bahawa pendapatan tinggi tidak menjamin kekayaan, kerana individu yang bijak dari segi kewangan mengarahkan pendapatan mereka yang cekap dan memberi tumpuan kepada simpanan dan juga pelaburan jangka masa panjang. Yang nombor 2 adalah perbelanjaan rendah. Ciri kedua ini menonjolkan kebijaksanaan dalam menguruskan perbelanjaan. Mereka yang berjaya mengumpul kekayaan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja, mengutamakan budi bicara dalam penggunaan wang dan juga mengelakkan pembaziran yang tidak perlu. Yang ketiga adalah berjimat cermat. Jimat cermat ni sebagai ciri yang ketiga, Stanley mencerminkan kesederhanaan dalam gaya hidup individu kaya di Amerika Syarikat. Individu yang kaya ni, dia berjaya mengelakkan keinginan material yang berlebihan, menunjukkan kejayaan dalam mengekalkan fokus pada matlamat kewangan mereka. Yang keempat adalah kaya.
Walaupun nampak jelas, Stanley menekankan bahawa ciri-ciri kekayaan tidak selalu menunjukkan gaya hidup mewah. Individu yang kaya sering memilih untuk hidup yang bersederhana tanpa menonjolkan kekayaan mereka melalui tanda visual. Okey, yang kelima adalah seimbang. Okey, ciri kelima ini dia merujuk kepada keadaan kewangan yang seimbang. Okey, mereka yang berjaya mencapai keseimbangan dalam pengurusan kewangan tidak terperangkap dalam kemewahan atau hidup terlalu sederhana, menunjukkan kebolehan membuat keputusan yang bijak dalam hal kewangan oleh individu kaya di Amerika Syarikat sana. Okey, seterusnya nombor 6 adalah pembelanja. Okey, ciri ini merujuk kepada individu yang mungkin berpendapatan tinggi tetapi tidak bijak menguruskan kewangan. Mereka yang cenderung boros selalunya gagal membina kekayaan jangka panjang kerana pendapatan mereka ini selalu dibazirkan tanpa perancangan yang betul. Dan yang terakhir sekali adalah muflis dan seimbang. Okey, ciri-ciri ini memperincikan dua kumpulan yang mungkin berpendapatan tinggi tetapi menghadapi cabaran kewangan. Muflis merujuk kepada mereka yang berada dalam keadaan kewangan yang tidak stabil. Okey, manakala seimbang iaitu mewah menggambarkan individu yang hidupnya mewah tanpa membina kekayaan yang mantap. Baiklah, dengan mempertimbangkan setiap ciri-ciri tadi yang saya maklumkan tu, kami memahami bahawa setiap kejayaan kewangan bergantung bukan sahaja pada pendapatan tetapi juga pada cara bagaimana individu itu mengurus, mengarah dan menyimpan pendapatan mereka. Pemahaman mendalam tentang ciri-ciri ini menjadikan asas untuk pemikiran realistik tentang kekayaan dan membantu menghilangkan mitos mengenai cara mencapai kejayaan kewangan seseorang itu. Keunikan pendekatan Stanley ini terletak pada keupayaannya untuk menyajikan prinsip-prinsip kompleks ini dalam format yang mudah difahami dan boleh dilaksanakan oleh semua orang, bukan sahaja di Amerika Syarikat, malah di seluruh dunia. Dengan memberikan contoh aplikasi praktikal, Stanley mengubah teori kewangan menjadi panduan yang dapat diaplikasikan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Dengan mencipta pendekatan yang tidak hanya mengajar teori tetapi juga memberikan solusi praktikal, Stanley merangkul kompleksitas kewangan dengan cara yang memberdayakan individu. Pendekatan holistik ini menekankan bahawa mencapai kejayaan bukan hanya kerana tentang memahami konsep-konsep abstrak tetapi juga melibatkan tindakan konkret dan perubahan perilaku seharian. Dengan memperkenalkan pendekatan ini, Stanley membuka pintu dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana membangunkan kekayaan dengan lebih bertanggungjawab dan secara berterusan. Ini bukan sekadar tentang teori keuntungan yang rumit, tetapi lebih kepada memberikan alat praktikal untuk membentuk kebiasaan kewangan yang positif. Sejauh mana pendekatan ini memberi impak positif bergantung kepada kesungguhan seseorang individu itu untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang diajar dalam setiap aspek kehidupan kewangan mereka oleh Thomas J. Stanley. Seterusnya saya menjemput sahabat saya untuk membincangkan tentang kekuatan pendekatan falsafah, model dan juga teori oleh Thomas J. Stanley ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizan bin Winzi, nombor matrik 267495. Kat sini saya menceritakan tentang kekuatan pendekatan falsafah serta model bagi teori Thomas J. Stanley. Okey, kat sini saya terdapat ada dalam 6 kekuatan falsafah Thomas J. Stanley ni. Yang pertama adalah penyelidikan empiral yang kukuh. Okey, pendekatan Stanley dikenali dengan asas kukuh penyelidikan yang empiral. Analisis data dan kajian kes mendalam membantu Stanley menggambarkan dengan realistik tabiat dan ciri-ciri individu kaya. Okey, maksudnya dia memperkenalkan
ciri-ciri individu kaya ataupun mengkaji ciri-ciri individu kaya. Okey. Yang kedua, pandangan holistik tentang kekayaan. Okey, pendekatan Stanley tidak hanya fokus pada pendekatan tidak hanya fokus pada pendapatan tetapi juga merangkumi faktor-faktor seperti pembelanjaan, gaya hidup dan dasar keuangan jangka masa panjang dan memberi gambaran komprehensif dan mendalam tentang dinamik kekayaan dan menyedarkan bahawa bahawa kejayaan keuangan melibatkan aspek lebih meluas daripada jumlah wang yang masuk. And then yang ketiga, merungkai mitos kekayaan. Stanley menunjukkan kekuatan dalam merungkai mitos seputar kekayaan seperti keyakinan bahawa penampilan luaran atau gaya hidup mewah selalunya mencerminkan kekayaan sebenar. Yang kedua, menekankan bahawa faktor seperti pembelanjaan yang bijak dapat menjadi elemen utama dalam mencapai kejayaan keuangan. Dan yang keempat, aplikasi practical theory. Kelebihan aplikasi practical theory Stanley memberi nilai tambah yang signifikan. Dan buku-bukunya terutama The Millionaire Next Door tidak hanya mengemukakan konsep teori tetapi memberi nasihat strategi yang dapat mengimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan individu ataupun keuangan kepada masyarakat. Dan yang kelima, peranan pendidikan dan pengajaran. Okey, kepentingan Stanley terhadap pendidikan dan pengajaran mencipta impak jangka panjang dengan membentuk generasi baru yang memahami prinsip keuangan yang bijak dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman sebagai pendidik dan penasihat. And then yang terakhir sekali, kesinambungan dan penglibatan generasi. Projek terbaru Stanley, The Next Million Next Door, menunjukkan keinginannya untuk merapatkan jurang generasi dan meneruskan legasi pengetahuan tentang kekayaan dan menunjukkan kesinambungan dan penglibatan dalam memberi pemahaman kekayaan untuk generasi akan datang. Okey, dengan menyatukan elemen-elemen ini, pendekatan Stanley membawa kuasa yang mendalam dan praktikal dan relevan dalam membimbing orang ramai untuk memahami, mencapai dan mengekalkan kejayaan keuangan mereka. Okey, selain itu juga dalam pendekatan falsafah model Thomas J. Stanley ni terdapat juga kelemahan. Kat sini saya dapat beberapa kelemahan yang ada. Contohnya yang pertama, generalisasi berlebihan. Terdapat kecenderungan untuk membuat generalisasi yang berlebihan berdasarkan penemuan penyelidikan. And then, penggunaan temuan secara meluas kepada semua individu kaya mungkin mengabaikan kebolehubahan dalam konteks kehidupan dan keuangan. And then yang kedua, keterbatasan kontekstual. Okey, pendekatan Stanley agak terbatas kepada keadaan di Amerika Syarikat sahaja. Pemahaman tentang kekayaan yang sesuai dengan konteks di negara Amerika Syarikat mungkin tidak selalu relevan secara langsung kepada realiti ekonomi dan keuangan negara-negara lain. And then yang ketiga, ketidaksesuaian dengan perubahan dinamik ekonomi. Kritikan bahawa pendekatan ini mungkin terlalu tumpu pada pandangan yang sudah lapuk. And then paradigma kekayaan dan kebijaksanaan keuangan mungkin telah berubah seiring waktu dan model ini perlu disesuaikan atau diubah sesuai dengan dinamik ekonomi yang lebih moden. And then yang keempat, fokus terlampau ataupun terlalu internal. Kritikan bahawa pendekatan ini terlalu menumpukan
kepada faktor dalaman individu sahaja tanpa memberi perhatian yang cukup kepada faktor luaran yang memainkan peranan penting. And then perubahan ekonomi dan faktor luaran mungkin tidak dipertimbangkan sepenuhnya dalam model kekayaan yang diwujudkan oleh Thomas J. Stanley ini. And then yang kelima, ketidaksesuaian dalam ekonomi ataupun situasi ekonomi tertentu. Strategi dan pandangan yang dicadangkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai atau terpakai dalam situasi ekonomi tertentu seperti krisis ekonomi atau kegawatan ekonomi yang terlampau, bergantung kepada situasi ekonomi semasa dunia yang ada pada masa ini. And then yang keenam, kurangnya perhatian kepada faktor struktur dan sosial. Maksudnya kurang memberi perhatian kepada faktor struktur dan sosial yang dapat mempengaruhi keupayaan seseorang untuk membina kekayaan. Faktor-faktor seperti akses kepada pendidikan berkualiti atau kesamarataan peluang mungkin kurang diperhatikan dalam kajian ataupun teori Thomas J. Stanley ini. And then terakhir sekali, yang ketujuh iaitu ketidakpatuhan terhadap perubahan teknologi. Maksudnya tak peka, maksudnya bukan tak peka, maksudnya macam kajian tu tak seiring dengan pembangunan ataupun kemajuan teknologi. Okey, dalam era inovasi teknologi yang pesat, model kekayaan Stanley ini mungkin kurang mempertimbangkan kesan perubahan teknologi terhadap cara orang yang mencapai dan menguruskan kekayaan. Ketidakpatuhan terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi hambatan dalam menandangi realiti ekonomi dan keuangan moden dunia. Dengan menyedari kelemahan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan, pendekatan Stanley dapat menjadi lebih lengkap, memungkinkan peningkatan dalam membahas konsep kekayaan dan keuangan secara holistik. Okey, sekian daripada saya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan teori Thomas J. Stanley. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ramzi bin Aris, nombor metrik 268623. Jadi, secara peribadi, saya berpendapat Stanley berjaya menyampaikan prinsip kekayaan dengan cara yang sangat mudah difahami, terutamanya dalam konteks kewangan. Buku-buku beliau, terutamanya The Millionaire Next Door, telah memberikan pandangan yang tidak ternilai tentang bagaimana individu boleh mencapai kejayaan kewangan dengan mengetengahkan prinsip mudah yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Salah satu aspek yang kami kagumi tentang pendekatan Stanley ialah tumpuannya terhadap berjimat cermat dan budi bicara dalam berbelanja. Pendekatan beliau memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengurusan kewangan yang bijak, perbelanjaan yang dirancang dan kesederhanaan dalam gaya hidup boleh membentuk asas kekayaan jangka panjang. Dengan mengetengahkan prinsip ini, Stanley menjadikan konsep kewangan yang kompleks lebih mudah untuk difahami dan dilaksanakan. Pandangan holistiknya tentang kekayaan juga menarik minat kami. Ia tidak tertumpu semata-mata pada pendapatan semata-mata, sebaliknya menonjolkan kepentingan memahami hubungan kompleks antara pendapatan, perbelanjaan dan dasar kewangan jangka panjang. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih lengkap dan seimbang tentang bagaimana seorang boleh mencapai kekayaan tanpa terperangkap dalam stereotip atau tekanan gaya hidup pengguna yang sering tidak mampan. Kami juga sangat menyukai pendekatan Stanley untuk merungkai mitos kekayaan, menekankan bahawa penampilan luaran tidak selalu mencerminkan kekayaan sebenar. Ini membantu memecahkan paradigma dan mengubah persepsi yang mungkin salah tentang cara orang kaya harus kelihatan atau berkelakuan. Oleh itu, pendekatan ini bukan sahaja memberikan pandangan praktikal
tentang kewangan, tetapi juga mendorong untuk memberi tumpuan kepada prinsip yang benar-benar menyokong pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Secara keseluruhan, pandangan kami terhadap pendekatan Stanley ialah ia merupakan panduan yang sangat berguna dan relevan dalam membimbing individu mencapai kejayaan kewangan. Penglibatan beliau dalam pengajaran dan penyelidikan telah meninggalkan warisan ilmu yang berharga dan kami berasa terinspirasi oleh cadangan praktikal beliau yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan menyediakan asas yang kukuh dan sederhana, pendekatan Stanley telah membantu membuka mata ramai orang kepada konsep kekayaan dan memberikan hala tujuan jelas dalam mencapai matlamat kewangan. Pendekatan Stanley dengan memberikan prinsip yang kukuh dan mudah telah membuktikan keberkesanan dan kaitannya dalam memberikan panduan tentang konsep kekayaan. Prinsip berjimat cermat dan pengurusan kewangan yang bijak yang ditekankan oleh Stanley bukan sahaja menjadi panduan tetapi juga pencerahan kepada ramai individu yang ingin mencapai kejayaan kewangan. Kelebihan utama pendekatan ini terletak pada keupayaan untuk membuka mata orang ramai terhadap mitos dan stereotip yang mengelilingi kejayaan. Stanley berjaya memecahkan pandangan konvensional tentang bagaimana seseorang harus kelihatan atau berkelakuan apabila mencapai kejayaan kewangan. Ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih realistik tentang faktor-faktor yang menyokong pembentukan kekayaan. Dengan mempersembahkan konsep-konsep ini dalam bentuk yang mudah difahami dan digunakan, Stanley menyediakan kebolehcapaian kepada pengetahuan kewangan yang sebelum ini mungkin dirasakan rumit. Bahasa mudah dan aplikasi praktikal prinsip ini bermakna ia boleh diterima pakai oleh pelbagai peringkat masyarakat, membolehkan lebih ramai orang memulakan perjalanan mereka ke arah kestabilan kewangan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menyedari bahawa pendekatan ini mungkin mempunyai had, terutamanya dalam konteks global dan dinamik ekonomi yang berubah-ubah. Oleh itu, sambil menyediakan asas yang kukuh, individu juga perlu mempertimbangkan faktor luaran dan dinamik kontemporari dalam merancang perjalanan kewangan mereka. Kesimpulannya, pendekatan Stanley bukan sekadar sumber inspirasi, tetapi juga alat praktikal yang boleh membimbing individu ke arah mencapai matlamat kewangan mereka. Dengan tumpuan pada jimat cermat, pengurusan kewangan yang bijak dan pemahaman yang lebih baik tentang proses membina kekayaan, Stanley telah meninggalkan warisan pengetahuan yang mendorong dan memberikan hala tujuan jelas bagi mereka yang mencapai kestabilan dan kejayaan kewangan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, sumbangan Thomas J. Stanley untuk membangunkan pemahaman tentang kekayaan dan tingkah laku kewangan telah memberi kesan yang ketara. Pendekatan praktikal, mudah dan holistik beliau telah membuka ruang kepada ramai individu untuk memahami prinsip yang mendasari kejayaan kewangan. Buku-buku beliau, khususnya The Millionaire Next Door, bukan sahaja mengemukakan konsep teori tetapi juga memberikan pandangan praktikal yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kekuatan pendekatan Stanley terletak pada keupayaan untuk membongkar mitos sekitar kekayaan, menonjolkan kepentingan pengurusan kewangan yang bijak, perbelanjaan yang dirancang dan kesederhanaan dalam gaya hidup. Pandangan holistiknya yang melibatkan aspek pendapatan, perbelanjaan dan dasar kewangan jangka panjang memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan menuju kekayaan. Walau bagaimanapun, perlu diakui bahawa pendekatan Stanley tidak sempurna. Beberapa kritikan telah ditujukan kepada generalisasi yang mungkin terlalu luas, batasan dalam konteks global dan kekurangan penyesuaian terhadap perubahan dinamik ekonomi dan faktor teknologi moden. Oleh itu, walaupun sumber inspirasi dan panduan, pendekatan ini perlu dinilai dengan mengambil kira konteks dan keadaan yang berubah mengikut peredaran masa. Kesimpulannya, legasi ilmu yang ditinggalkan oleh Thomas J. Stanley kekal sebagai sumber inspirasi dan pemahaman yang penting dalam menguruskan kewangan dan mencapai kekayaan. Walaupun kami menghargai kelebihan dan kekurangannya, sumbangannya kepada celik kewangan dan pandangan tentang kejayaan kewangan terus relevan, menyediakan asas yang kukuh bagi mereka ingin mengurus kewangan mereka dengan bijak dan mencapai matlamat kewangan jangka panjang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.